Hai, Assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Faizanal. So, aku just nak tanya korang semua yang menggunakan iPhone, korang dah update ke kepada iOS 15 yang terbaru? Dan mungkin antara korang yang dah update dan juga mungkin yang tengah tengok ada isu ke, ada bugs ke, apa semua nak tunggu-tunggu sikit kan. Dan aku rasa mungkin korang patut update kot, sebab setakat ni aku tak nampak ada isu yang major sangat untuk kita update kepada iOS 15. Sebab aku tengok ada isu juga, tapi tak banyaklah isu-isu yang dialami oleh pengguna terhadap iOS 15. Tapi kalau korang ada isu, korang boleh kongsikan dekat komen isu apa yang korang hadapi dekat iPhone korang bila dah update iOS 15 yang terbaru ni. So, untuk video ni memang amat sesuai untuk korang semua yang dah update ataupun bercadang untuk nak update kepada iOS 15, sebab aku akan kongsikan dalam 8 fungsi menarik untuk korang nak gunakan dan juga cuba dekat iPhone yang dah update kepada iOS 15. Okay? Tanpa masa lagi, let's talk about it. Fungsi menarik yang pertama digelar sebagai fokus. So, kalau korang swipe dekat bahagian atas ni, korang dah tak nampak dah dia tulis Do Not Disturb macam iOS 14 dan sebelum-sebelumnya lah. Sebab digantikan dengan nama fokus. Actually, fungsi dia lebih kurang je macam Do Not Disturb. Cuma dia tukar nama je. Sebab kalau korang hold lama kat sini, nampak je Do Not Disturb kat sini. Dan di sini ada lagi pelbagai lagi pilihan untuk korang gunakan Do Not Disturb ni dengan lebih advance lah. So, ada beberapa pilihan sedia ada kat sini macam personal, driving, gaming, work ataupun sleep. Setiap apa yang korang lakukan dekat rumah, korang just boleh pilih jenis Do Not Disturb yang korang nak kat sini. Contoh kalau korang tengah driving, just pilih je driving. Kalau tengah main game, just pilih je gaming supaya kita lebih fokus dekat apa yang kita nak lakukan tu, supaya tak adalah orang ganggu, ada call ke, ada notification masuk apa semua. So, benda ni akan block semua notification daripada orang call ataupun daripada aplikasi yang kita tak nak. Sebab dalam setting ni sebenarnya kita boleh set aplikasi apa je yang kita nak terima notification dan juga siapa je orang yang kita akan terima notification call ataupun message apa semua. So kat sini korang boleh tambah people, siapa yang korang nak. Untuk bahagian apps pula, kita boleh pilih apps apa je yang kita nak terima notification kat sini. So kat sini aku akan pilih Find Mine. Dan daripada driving, gaming, personal yang sedia ada ni, korang boleh je custom ataupun tambah lagi jenis fokus yang korang nak. Just pergi ke bahagian custom ni, korang boleh pilih warna dan juga ikon macam makan ke, korang boleh set. Korang tengah makan, just buat Do Not Disturb untuk korang tengah makan kan. So kat sini memang sangat-sangat function kot apps ni kan. Kat sini aku akan tulis eat. So just next. Dekat bahagian contact ni, korang boleh pilih siapa yang korang nak. Korang pilih lah siapa kan. Tapi kalau korang tak nak orang siapa pun ganggu korang masa tengah makan, just allow none. Tekan je ni. Ataupun kalau korang tak nak apa-apa aplikasi ganggu korang, just allow none juga kat bahagian bawah ni. So siap. And then kat sini korang boleh nampak, just turn on saja. Pergi ke bahagian luar. Kalau swipe atas ni, so dah ada dah Do Not Disturb ataupun fokus untuk eat. So kalau korang tengah makan, just tekan eat je. So takkan sesiapa ganggu korang tengah makan masa tu. So boleh makan dengan sangat senang hati lah kan. Fungsi menarik kedua digelar sebagai live text. Actually kalau korang biasa menggunakan smartphone Android, mungkin korang dah familiar dengan aplikasi yang digelar sebagai Google Lens. Actually lebih kurang je, cuma ada perbezaan sedikit je lah. So live text ni dia berfungsi dekat bahagian kamera tau. Actually kalau korang tak nak gunakan live text, korang boleh pergi ke bahagian setting dan swipe bawah, pergi ke bahagian kamera. Dekat bahagian kamera ni ada toggle untuk kita off ataupun untuk kita on. Untuk menggunakan fungsi live text, just pergi je ke bahagian kamera sedia ada dekat iPhone dan korang just fokus dekat tulisan yang korang nak dia scan tu dan dia keluar ikon dekat bahagian tepi ni, ikon live text. So kat sini just tekan je, dia akan keluar gambar macam ni untuk korang select, copy ataupun boleh translate kat sini lah. Yang menariknya dengan live text ni, once korang dah ambil gambar yang ada live text, so korang just boleh pakai balik fungsi tu dekat bahagian fotos ataupun album gambar korang lah. Just tengok je, kalau ada ikon ni maksudnya korang boleh live text balik gambar yang korang dah ambil tu. So ini gambar Adidas yang aku je ambil dan tekan kat sini. So korang boleh nampak dia dah scan dah. So just hold lama dan kita boleh translate dia. Kat sini aku akan translate kepada bahasa Jepun. Adidas. So contoh kalau kita travel kat luar negara, aku rasa live text ni memang sangat-sangat membantu untuk kita translate dan juga tahu apakah maksud signboard ke, maksud apa amaran yang ditulis dekat sesuatu tempat tu ke. So itulah kepentingan live text ni. Instead of benda tu, sebenarnya korang boleh juga untuk buat call ke, tahu alamat kat mana apa semua. Sebab kalau korang buat live text dekat nombor phone, so korang boleh direct call terus nombor yang ada dekat dalam gambar tu. So itulah
kegunaan live text yang aku rasa sangat-sangat berguna sebenarnya. Dekat translate ni actually korang boleh tukar tau dia punya bahasa, change language. So kat sini tak banyak bahasa, cuma still ada jugalah bahasa-bahasa utama yang kita selalu pakai kan, macam Itali, Jerman, Korea, apa lagi korang nak, English UK, English US, French. So kalau French macam mana bunyi dia? Adidas. Oh. Ni Portugal. Adidas. Ni Portugal tau. Adidas. Adidas. Okay, fungsi menarik yang ketiga adalah background sounds. So, purpose of background sounds ni adalah dia akan memberikan bunyi alam sekitar untuk kita lebih fokus dekat apa yang kita buat dan juga rasa lebih tenang lah kan. Kalau korang tengah stres-stres apa semua, yes, aku memang galakkan untuk korang gunakan fungsi background sounds. Untuk kita nak aktifkan dia, just pergi ke bahagian setting dan masuk ke bahagian accessibility ni, pergi ke bahagian audio dan visual, dan kat sini korang nampak ada background sounds. Just masuk je dan just aktifkan sahaja. So once dah aktif, dia akan mengeluarkan bunyi alam sekitar. So sekarang ni bunyi stream. Stream ni tak salah aku bunyi air tengah mengalir lah, air sungai kan. Kat sini juga korang boleh ubah bunyi apa korang nak. Hujan ada, ocean, dark noise, bright noise, balance noise, dan aku rasa aku suka bunyi stream. Dia lebih menenangkan. Dia macam ala-ala bunyi sungai tengah mengalir kan, air sungai. Oh, tenang kan bila duk pakai headphone ke AirPods ke. Yes, this one is the best fungsi yang mungkin korang boleh cuba gunakan dekat rumah. Actually, fungsi ni walaupun korang tak gunakan headphone, korang still boleh gunakan, just gunakan speaker smartphone saja. Untuk lebih mudah kita access ataupun aktifkan fungsi background sound tu, just pergi je ke bahagian control center, just nampak ikon yang ada telinga ni, tekan kat sini, korang boleh adjust on off ataupun tukar sound kat sini lah. So sekarang ni aku akan on, dan volume pun kita boleh adjust volume dia. Jenis sound pun kita boleh ubah kat sini je. Yang penting sekali korang nak kena aktifkan dulu dekat bahagian setting dan juga accessibility tu untuk mengaktifkan background sound ni, okey. So benda ni memang sangat berguna jugalah untuk study ke untuk nak fokus kat kerja apa semua. Fungsi menarik seterusnya adalah pada bahagian aplikasi FaceTime. Mungkin antara korang yang tengah gunakan WhatsApp video call ke Skype ke ataupun any apps, tapi FaceTime macam kurang tau pengguna dia kat Malaysia, but still ada jugalah. But kat US sebenarnya ramai, majority menggunakan FaceTime instead of WhatsApp video call. Apa yang menarik dengan aplikasi FaceTime sekarang ni, korang dah boleh buat video dengan efek portrait. So korang just swipe je dekat control center ni, dan kat sini boleh pilih portrait on ataupun portrait off. Just on off kat situ je. Manakala untuk bahagian mic ada 3 jenis mode, iaitu standard, voice isolation dan juga wide spectrum. So standard ni macam biasa je, tapi kalau korang nak reduce noise keliling dan nak fokus saja dekat suara korang, just boleh gunakan voice isolation. Tapi kalau korang nak bunyi sekeliling tu lebih enhance sikit, kalau nak bagi orang tu dengar bunyi ayam ke itik ke burung ke, korang boleh gunakan mic jenis wide spectrum ni lah. Itu antara features menarik. Tapi ada lagi 2 features menarik, iaitu korang boleh create link untuk share dekat pengguna Android, dan juga pengguna Android boleh gunakan FaceTime, tapi pengguna Android tu akan buka dekat website lah, bukannya aplikasi FaceTime, sebab aplikasi FaceTime tak available lagi untuk pengguna Android. So korang just boleh create link saja. Tapi buat masa ni aku dah cuba tak boleh nak create link tau untuk iOS yang official rasmi kat Malaysia ni, tapi yang beta sebelum ni boleh je aku nak create link untuk aku share dekat pengguna Android, untuk aku video call dengan pengguna Android ataupun dengan pengguna iPhone ke iPad ataupun Mac yang lain. Dan satu lagi features yang menarik dan sayangnya tak ada juga dekat Malaysia adalah SharePlay. Buat masa ni, kalau pergi ke bahagian setting FaceTime, sepatutnya dia akan ada pilihan untuk kita turn on SharePlay kat sini tau, tapi sayangnya tak ada. In fact, kalau kita buat video call dengan orang pun, aku dah cuba, memang tak ada fungsi SharePlay untuk iOS 15 yang rasmi dekat Malaysia sekarang ni. Maybe Apple akan bagi dalam next update untuk kita gunakan SharePlay. So SharePlay ni available untuk kita macam nak kongsi video streaming macam Netflix ke, Apple TV Plus ke, Disney Plus, TikTok dan sebagainya, ataupun Apple Music, untuk kita share dengan orang yang kita video call tu supaya boleh dengar sama-sama lah dengan dia kan. Fungsi menarik seterusnya adalah pada bahagian aplikasi Safari. So aku memang pengguna setia Safari, so that's why aku suka juga dengan rekaan yang baru untuk Safari. Dia nampak lebih kemas dan juga paparan tu nampak lebih besar. Tapi actually korang boleh je tukar balik kepada paparan yang korang gunakan dekat iOS 14. Just tekan je dekat bahagian setting AA ni, korang tekan atas sekali dan dia akan kembali kepada macam
paparan yang asal pada iOS 14. Tapi kalau nak hide balik, nak kembali balik kepada paparan yang asal untuk iOS 15, just tekan je balik kat sini. So kat sini aku rasa lebih mudah untuk kita nak access pelbagai perkara, sebab satu tempat korang just boleh buat pelbagai perkara instead of dua bahagian. So macam susah sikit jadi kita nak bergerak atas bawah kan. So kat sini kita boleh swipe je untuk tukar tab Safari yang ada kat sini kan. Dan untuk view dia pula, kita just tekan sini, dia akan keluar grid view untuk kita lebih mudah nak tengok tab Safari yang kita nak tukar-tukar lah. So aku akan tukar kepada tab lain kat sini, tab lain. So mudah kita nak nampak berbanding dengan iOS 14 yang aku rasa agak susah sedikit lah. Mesti boleh nampak tapi dia tak full view macam ni tau. So kat sini kita boleh nampak full view sikit tau apa yang kita nak tengok. Yang menarik lagi untuk bahagian start page ni, korang boleh setting ataupun edit jenis macam mana yang korang nak, apa je yang korang nak dia view. So kat sini kita just tekan edit saja dan boleh turn on dan juga turn off apa yang kita nak dia view dekat bahagian start page. So kat sini juga kita boleh ubah dia punya background image lah. Korang juga boleh tambah gambar yang ada dekat bahagian fotos smartphone korang lah. Dan sekarang ni aku akan tukar kepada warna biru ni. Korang boleh nampak dia akan bertukar warna biru. Dan kat sini ini adalah semua bahagian yang aku turn on tadi. Ada favorite, privacy report, series suggestion, reading list dan sebagainya lah. So ini adalah bahagian start page untuk Safari yang baru. Apa yang aku suka lagi dengan Safari yang baru ni adalah dia punya transition ataupun dia punya penukaran tab tu lebih smooth je tau, animation je tau. So that's why aku suka dengan Safari yang baru ni. Dia dah macam satu edition pula untuk kita tukar tab kat sini kan. Dan untuk Safari yang baru juga, diorang update sekali dengan privacy supaya lebih secure dan juga lebih privacy lah untuk korang nak gunakan Safari ni kan. Fungsi menarik seterusnya adalah pada bahagian aplikasi Health. Actually Health ni memang bagi aku sangat penting lah buat orang yang mementingkan kesihatan ke, yang buat fitness ke, yang berumur dan sebagainya. Dan aku memang seorang pengguna setia aplikasi Health. Untuk aplikasi Health, Apple ada bagi features baru yang digelar sebagai Walking Steadiness. Korang boleh nampak kat sini, aku baru je add. So untuk kita nak add fungsi Walking Steadiness ni, just pergi ke bahagian edit dan pergi ke bahagian all, pergi ke bahagian mobility ni dan korang akan nampak Walking Steadiness kat sini. Just tekan je start untuk dia akan keluar dekat bahagian summary. Bahagian lain pun korang boleh start juga untuk dia keluar dekat bahagian summary untuk korang nak tengok lah everything pasal apa yang korang dah startkan tadi tu. So kat sini akan keluar Walking Steadiness dan kalau korang bawa smartphone ni, dia akan mengkaji, dia akan membaca cara korang berjalan dan juga dia akan suggest untuk korang berjalan dengan cara yang betul lah. So itulah Walking Steadiness yang ada pada aplikasi Health. Buat masa ni Walking Steadiness aku tak ada data lagi sebab aku tak pakai smartphone ni untuk aku berjalan, sebab aku pakai smartphone ni dalam rumah saja. So kat sini adalah dia bagi explanation about Walking Steadiness. Selain itu juga Apple ada menambah features untuk kita berkongsi data kesihatan kita dengan pihak doktor ataupun pakar kesihatan lah. So features ni aku rasa berguna juga lagi-lagi untuk pengguna yang menggunakan Apple Watch lah. So segala yang ada pada Apple Watch ni macam degupan jantung kita ke, SpO2 dan pelbagai lagi perkara dia akan hantar kepada aplikasi Health dan dia akan menunjukkan segala data yang dia capture dekat dalam Apple Watch yang kita gunakan tu lah. Dan aku rasa satu lagi fungsi yang paling bagus sekali untuk aplikasi Health ni adalah kita boleh berkongsi data kesihatan kita dengan ahli keluarga kita macam mak kita ke, ayah kita ke. So anything kalau diorang menggunakan Apple Watch apa semua, kalau ada degupan jantung yang tinggi ke apa semua kan, so dia akan notify dekat bahagian aplikasi Health ni supaya kita tahu yang mak ayah kita tak sihat ke apa ke kan. Aku rasa fungsi tu memang sangat-sangat berguna untuk korang yang menggunakan iPhone ataupun Apple Watch, lagi-lagi kalau parents korang ke, adik-beradik apa semua yang mengalami masalah kesihatan. So aplikasi Health memang sangat berguna untuk iOS 15 yang terbaru ni. Seterusnya pembaharuan yang Apple bagi lagi untuk iOS 15 adalah ada 9 jenis stiker memoji baru untuk korang nak gunakan. Just masuk je bahagian message, tekan memoji ni dan kat sini korang boleh nampak ada beberapa pilihan stiker yang baru untuk korang nak gunakan lah. So menarik jugalah stiker-stiker baru ni kan. So makin hari makin banyak pula stiker baru yang Apple bagi kan. Untuk bahagian setting memoji pula, Apple ada bagi 40 jenis outfit baru untuk memoji dengan 3 kombinasi warna yang berbeza. So ada aksesori macam-macam lah, spek mata lah, ada topi lah, clothing baru apa semua kan. So kat sini korang boleh pilih lah. Aku rasa menarik juga memoji ni sebab memoji ni one of the features yang ramai juga pengguna iPhone gunakan kan. Fungsi menarik terakhir pula adalah pada bahagian account. Actually benda ni memang sangat-sangat penting walaupun nampak macam simple, mudah je kan.
Tapi perkara ni memang sangat-sangat penting kot. Pertama sekali, untuk korang nak akses kepada fungsi baru tu, korang just pergi ke bahagian setting dan masuk profil atas sekali ni. Dan kat sini korang boleh nampak ada account recovery. Actually ada satu lagi yang dipanggil sebagai legacy contact. Tapi aku nampak untuk iOS 15 yang official ni tak ada tau fungsi tu. Tapi untuk yang beta aku gunakan sebelum ni ada fungsi tu. Legacy contact tu memang sangat-sangat penting in case kalau pengguna iPhone tu mengalami accident ke, meninggal ke apa semua. So kalau waris tu nak ambil balik phone tu, at least diorang boleh access balik sebab kita dah set dah legacy contact supaya orang yang ambil phone tu, waris kita, ahli keluarga kita boleh access balik, buka balik phone tu untuk tengok ada bukti ke, ataupun untuk ambil balik phone tu untuk nak digunakan ke, untuk nak dijual apa semualah. So itulah kepentingan legacy contact supaya waris boleh ambil dan gunakan balik smartphone tu instead of kena lock dengan Apple ID ataupun passcode, tak boleh gunakan dah kan iPhone tu kan. Manakala kepentingan untuk account recovery ni pula, kalau kita lupa password kita punya Apple ID, orang yang kita add dalam account recovery ni boleh dapat TSC untuk kita access balik Apple ID kita. So itulah kepentingan juga account recovery. So dia macam TSC kepada kontak yang kita rapat lah kan, macam ahli keluarga kita ke, maybe awet korang ke, wife ke, husband ke kan. So itulah kepentingan account recovery dan juga legacy contact. So guys, itu saja antara fungsi menarik yang aku dapat kongsikan mengenai iOS 15. Dan macam biasa, kalau ada penambahan lain lagi, korang boleh kongsikan dekat bahagian komen supaya ramai lagi tahu apa lagi features menarik yang daripada iOS 15, okay? Dan aku rasa agak kecewa sedikit lah mengenai tak ada features share play ataupun share link dekat FaceTime untuk iOS 15 yang rasmi ni. Tapi yang beta ada tau. Satu lagi aku agak kecewa dengan tak adanya fungsi legacy contact untuk account dekat iOS 15 yang terbaru ni. Mungkin Apple akan bagi in the next update lah, tapi untuk yang buat sementara waktu ni tak ada setakat hari ni lah. So kita just tunggu dan lihat saja dalam next update, maybe Apple akan bagilah features tu untuk pengguna kat Malaysia ni gunakan. Macam biasa guys, kalau korang suka dengan video ni, like dan juga share dekat semua kawan korang yang menggunakan iPhone yang dah update kepada iOS 15 yang terbaru ni, supaya diorang tahu ada features menarik untuk diorang nak cuba kan. Aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua, untuk korang nak cuba sendiri dekat iPhone korang. Dan macam biasa, bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Bye. By the way, untuk update iOS 15 yang terbaru ni, aku tak ada isu yang besar sangat tau untuk iPhone aku. Actually, untuk iPhone 12 Pro tu ada sedikit je lah. Untuk bateri dia tu macam makin merudum sikit lah ketahanan dia tu kan. Tapi untuk 12 Pro Max ni, bateri dia macam makin better sikit tau. So, maybe sebab tak optimize lagi lah untuk iPhone 12 Pro aku.